Salam, satu kisah yang benar-benar Allah bawakan sebagai hujjah kepada orang-orang yang digelar sebagai dhalin, yang disesatkan, dan kita boleh belajar banyak perkara daripada kisah ini kerana kita selalu membaca di dalam Al-Fatihah yang kita ingin baca sekali lagi bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Biru Ustaz. Biru Ustaz ya. Biru muda, biru tua. Ya, alhamdulillah kita ceria bersama Al-Quran Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Dan pada hari ini sebenarnya kita nak melihat sambungan Ustaz ya daripada surah Ali Imran, surah keluarga Imran, yang di mana daripada keluarga Imran ini lahir seorang anak yang bernama Maryam. Ya, Maryam. Walaupun si ibu sudah bernazar untuk kalau anak lelaki untuk diserahkan dalam perjuangan agama, tapi bila juga dapat anak perempuan, beliau menyerahkan juga. Dan ini adalah kisah yang kita sambung daripada halaman sebelum ini. Jom kita lihat kepada surah Al-Fatihah dahulu untuk memulakan majlis. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita terlebih dahulu mulai dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ayuh kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, dan insya-Allah saya nak baca dengan bacaan contoh seperti Syekh Husari sah. Insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu adalah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Kita membaca pada ayat yang akhir itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak mahu menjadi orang yang dimurkai ustaznya, dan juga tidak yang disesatkan. Betul. Ya. Dan bercakap tentang dimurkai itu banyak dibahaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, Bani Israel, dan juga bagi yang disesatkan ini adalah orang-orang Nasrani, di mana mereka ini mengagungkan kepada Nabi Isa, ya, mereka memanggil Isa itu sebagai Ibnullah, ya, bukannya Isa Ibnu Maryam yang kita baca. Dan lebih daripada itu, mereka kata kagum pada Nabi Isa sampai jadi Tuhan, tapi ada satu kumpulan yang benci kepada Nabi Isa pasal dia kata ini adalah anak di luar nikah, ya, kerana tidak ada ayah. Padahal sebenarnya Allah membawakan pada semalam, ya, Ustaz, ya, bercerita tentang ciptaan Nabi Isa ini adalah mudah bagi Allah, pasal Allah juga menjadikan Nabi Adam, iaitu Nabi Adam ini tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka Nabi Isa kalau ada ibu tidak ada ayah, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada banyak kesamaan ustaznya di antara kisah Nabi Adam dan Nabi Isa. Kalau kita bandingkan dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, ada seorang ulama menulis sampai 25 ya kesamaan yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Adam ini, ya. Nabi Adam Allah reserve dalam Allah letak ceritanya itu dalam surah Al-Baqarah, surah ataupun Nabi Isa dalam surah Ali Imran. Jadi pada hari ini kita nak melihat apakah sinopsis bacaan kita pada halaman 58. Bermula daripada ayat 62 hingga 63, kita akan melihat bantahan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan, ya, yang diklaim, yang dibawakan oleh orang-orang Kristian. Dan kemudian seruan kepada mengesakan Allah dan agama Nabi Ibrahim pada ayat 64 hingga 68, di mana ramai yang merasakan, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahawa mereka ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya
yang mengesakan betul-betul Allah adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ini tidak ada kaitan dengan Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang yang musyrik. Dan pada ayat 69 hingga 70, usaha sebahagian ahli kitab untuk menyesatkan kaum muslimin, sikap mereka yang memanipulasi agama dan fanatik dalam agama. Ini yang kita nak belajar bersama agar kita sentiasa ingat agama bukan untuk dimanipulasikan, agama bukan untuk ditunggang, dan jangan sampai kita ini ditipu oleh orang-orang yang beragama, Ustaz ya, menggunakan agama untuk menipu ataupun merosakkan, mengambil kesempatan atas keberagamaan kita. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 62 hingga ayat 66 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz. Sahabat-sahabat Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita pada hari ini berada di muka surat 58 Ustaz ya. Betul. Pejam celik Ustaz ya. Dah sampai muka surat 58 Ustaz. Nak habis dah Ustaz? Ya, dah nak menghampiri akhir juzuk yang ketiga dah Ustaz. Jadi dah 2 juzuk setengah lebih kita dah belajar, dan saya tertarik Ustaz. Sebelum ini saya pernah sempat bersama dengan sahabat kita, Puan Adilah Ismail, episod yang sebelum ini Ustaz. Dia kata hari ini menonton bersama Nasuha, baru memeluk Islam. Nasuha baru memeluk Islam, hari ini belajar wuduk dan solat, berhenti sekejap menonton My Quran Time. Semoga Nasuha dapat mengikuti program ini seterusnya, kerana dia telah bercerita tentang program kita ini, ada pukul 12, ada pukul 5, ada malam, ada pagi kan. Terima kasih My Quran Time menjadi pelengkap pengajaran untuk kami semua. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan sahabat kita Nasuha, Allah permudahkan dan Allah terus beri kekuatan kepada saudari untuk terus mendalami Islam yang begitu indah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat bertemu nanti ya. Kita nak lihat apakah dan kalau boleh tahu nanti mungkin Nasuha daripada agama apa sebelum ini. Mungkin juga ada kaitan dengan surah Ali Imran ini. Betul. Ya, mudah-mudahan barangkali hari ini Nasuha bersama kita menyaksikan ayat ataupun surah atau muka surat halayan yang kita nak baca hari ini, muka surat 58. Kita nak baca dulu ayat 62 sehinggalah ayat 66 saya. Ya, betul. 66. Baik. Saya nak mulakan bacaan dengan murattal Hijaz insya-Allah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illa Allah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في
إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 62 hingga 66 Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, boleh tahan Ustaz ya. Boleh tahan. Membaca sampai ke pertengahan halaman 58 itu, dan saya yakin bagi tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mengikuti ya, terus bertabah ya, untuk membaca, dan moga Allah ganjarkan dengan banyak pahala untuk kita melihat kepada sambungan. Kalau semalam kita berbicara tentang istilah mubahalah ya, iaitu kita bermubahalah ini maksudnya menentukan sama ada saya betul laknat kepada kamu ataupun sebaliknya. Perkara ini adalah satu perkara yang ada dinyatakan pada halaman 57 untuk menentukan kebenaran. Maka pada hari ini sesungguhnya ayat 62, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa ini Ustaz ya. Sebagai satu kisah yang bukan buat-buat. Betul. Ya, bukan buat-buat ataupun ditambah-tambah seperti mana yang berlaku dalam agama Nasrani, menyatakan bahawa Nabi Isa itu boleh hidupkan burung, hidupkan orang mati, tapi dia buang biiznillah. Padahal sebenarnya itu semuanya adalah dengan izin Allah. Dan mengapa ini penting? Kerana Al-Masih Isa bin Maryam ini adalah yang benar, yang tak betul keimanan adalah Al-Masihud Dajjal sebagai satu cabaran akhir zaman. Dan kalau kita lepas kita berjaya membina iman dengan panduan surah Ali Imran, maka insya-Allah moga-moga kita bersama ahli keluarga zuriat kita Ustaznya memahami surah Ali Imran sampai ke syurga nanti insya-Allah. Jadi Allah menyatakan ini adalah benar, wama min ilahin illallah. Di sini Allah menggunakan perkataan wama, bukannya wala ilaha illallah ya. Pasal apa? Ma ini Ustaz sebenarnya menunjukkan dia menafikan kepada apa yang difahami oleh orang-orang Kristian ya. Jadi bukan ya, wama ini dan bukan daripada Allah kecuali daripada Tuhan kecuali Allah ya. Allah menegaskan perkara ini mengapa? Kerana keimanan pada Tuhan yang satu, yang esa, tidak dikaitkan dengan Isa itu sebagai ibnullah, sebagai anak Allah, amat penting. Mungkin bagi kita Ustaz ni yang lahir dalam agama Islam ini, mungkin kita rasa macam okey, saya dah memang tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama kita akan berinteraksi dengan orang-orang Kristian, Nasrani. Kalau mereka tanya apakah panduan dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah Ali Imran ini sendiri ya. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya bagi Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah menekankan Al-Aziz Al-Hakim ini lantaran satu Allah ini amat berkuasa sebenarnya nak buat apa sahaja kepada orang yang memain-mainkan ataupun beramal dengan bukan ilmu yang benar. Ya, Allah boleh buat apa sahaja dan Allah ini Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Dan Allah menyambung fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah mengetahui bil mufsidin. Rupa-rupanya orang-orang ahli kitab ini, mereka ini sebenarnya pakar kepada kitab,
tapi mereka juga pakar membuat kerosakan. Apa pelajaran untuk kita tuan-tuan? Bagi saya, kalau katakan saya memahami sedikit daripada al-Quran, orang macam saya jugalah yang kalau nak buat kerosakan lagi mudah. Pasal apa? Pasal banyak dia punya selok beloknya, tu yang saya tahu. Kan? Jadi nauzubillah min zalik, itu yang minta pada tuan-tuan semua mendoakan kepada ustaz-ustaz, ustazah yang mengajar kita yang berkaitan dengan kitab. Pernah berlaku pada zaman dahulu, orang yang pakar kitab, dia juga yang pakar memanipulasikan, membuat kerosakan. Ya, dan itu yang menjadi Yahudi ataupun Nasrani, dia bukannya daripada orang biasa-biasa Ustaz ya. Dia orang yang beragama, yang pakar, ahli kitab, bukannya utul kitab ya. Jadi Allah memanggil, katakanlah wahai Muhammad, Allah kata pada Nabi Muhammad, panggil ataupun seru kepada siapa? Bukan utul kitab, tetapi kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, iaitu apa? Ini kaedah kita berinteraksi dengan orang-orang pakar kitab dalam agama yang berbeza. Iaitu apa? Ta'alau, ta'al Ustaz ya. Ini ta'al ni Ustaz dah biasa kan dengar kalau pergi negara Arab ya. Kalau nak makan nasi Arab macam mana Ustaz? Ta'al halal masya-Allah kan. Jadi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, iaitu jomlah kita kepada pegangan yang sama, cari kesamaan. Apa kesamaannya antara kami dan kamu adalah beribadah pada Tuhan yang satu. Ini seruan yang satu mesejnya begitu, Allah yang satu, tapi sebenarnya ini kaedah berhujah dengan orang-orang yang ahli kitab ya, ataupun orang-orang Kristian, orang Yahudi. Kita menuju kepada kesamaan, bukan perbezaan. Kalau kita nak cari beza, boleh cakap Nabi Isa berbeza dengan Nabi Muhammad, okey, Nabi Musa berbeza dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa Bani Israel, saya Nabi Muhammad orang Arab. Beza memang banyak beza, tapi kita cari kesamaan, iaitu wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Mesej pertama, kita beribadah pada Allah, tidak ada kecuali Allah. Jangan syirikkan Allah. Jangan ambil sebahagian daripada arbabam min dunillah, ya, sebahagian antara tuhan-tuhan sebagai Allah Subhanahu taala. Jadi ada orang yang komplain Ustaz ya, dia kata kami tidak pernah ambil arbaba ini selain daripada Allah kan. Tapi sebenarnya kalau perbincangan tentang ayat ini, bila dalam agama Kristian ya, dia ada rabbai ni ke Bani Israel kan, ataupun dia punya ulama je lah ya, dia punya padri dia, bila dia boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu maksudnya mengambil arbaban min dunillah. Jadi mungkin bagi kita orang Islam pun ya, kita mungkin tak menyembah kepada berhala, tetapi bila mengambil pendapat-pendapat orang lain yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu adalah arbabam min dunillah. Fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun, ya, iaitu jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah agak bagi setengah orang biasa Ustaz ya, tetapi saya sendiri pun bercakap dengan orang Kristian pun limited, terhad. Pasal sebenarnya dia ada cara pandang yang berbeza ya, tetapi kita kena bawakan juga tentang kesamaan. Yang berbeza tu macam-macam Ustaz ni. Kalau saya sebelum ni pernahlah ketika mengkaji ni, saya tengok sikit Bible kan. Kisah Nabi Yusuf tu panjang betul. Kan, kita dah tahu dah surah Yusuf tu nombor 12, surah 12 panjang. Rupanya dia lagi panjang. Lagi panjang dengan kahwin dengan siapa, nama orangnya, apa semua. Macam-macam ada. Jadi saya rasa okey, nak cari beza memang banyak beza, tapi kesamaannya ialah apa? Kita menyembah kepada Allah, kita tidak syirikkan Allah, dan juga tidak mengambil arbabam min dunillah, ya, tidak ambil tokoh-tokoh manusia untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi disambung lagi ya, pada ayat 65, seruan kepada ahli kitab yang kita boleh belajar juga pada hari ini. Saya nak minta Ustaz untuk baca sekali lagi Ustaz ayat 65. Ayat 65 ya. Ya, betul. Jom sahabat-sahabat semua, ayat 65 muka surat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit
التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Nabi Ibrahim? Adakah kamu tidak memahami? Ya. Bila kita melihat kepada perbincangan dengan orang Nasrani Ustaz ya, mereka ni kalau Ustaz perasan ayat-ayat yang kita baca ni pun banyak tuan-tuan yang berada di rumah, ayat banyak berkaitan dengan cerita. Ya, mereka banyak tentang cerita. Pasal cerita mereka ni, mereka suka dengar cerita satu dan cerita mereka tu tunggang terbalik. Tunggang terbalik ya. Jadi kalau tuan yang jenis suka dengar cerita, jangan tunggang terbalik kan. Khuatir nanti kita menjejak kepada orang-orang dalam agama Nasrani ini, mereka bawa cerita macam spiritual tapi tunggang terbalik. Kadang-kadang dia lebihkan sana, kurangkan sini, dan dalam hal ini apakah yang diingatkan? Salah satu cerita yang mereka bawakan Nabi Ibrahim. Mereka cerita pasal Nabi Ibrahim dan mempersoalkan tuhajun, itu maksudnya berhujah untuk menjatuhkan lawan ya. Jadi berhujah fi Ibrahim. Dia kata bahawa Ibrahim ini adalah orang Kristian ataupun Nasrani ya. Padahal sebenarnya mereka tahu wama unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Dia tahu Taurat dan Injil ini bukan turun sebelum Nabi Ibrahim. Pasal mereka kata, okey, kami dah ahli kitab, kami ni tahu Taurat dan tahu Injil. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim ini, sebenarnya kalau ikut dia punya timeline, dia garis masa, Nabi Ibrahim, kemudian barulah kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Jadi Taurat dan Injil tu turun kemudian. Jadi kalau Nabi Ibrahim ini sudah bermula dengan kebenaran, bila mereka kata bahawa kami yang lebih tahu kebenaran berbanding dengan Nabi Ibrahim, itu ada something yang pelik sikit ya, sesuatu yang pelik. Afala taqilun, kamu ni tak berakal ke? Kan, ini bercakap tentang siapa? Tentang ahli kitab, bukan orang biasa-biasa Ustaz. Ahli kitab yang pakar pada kitab, tetapi mereka menggunakan kepentingan diri sendiri untuk memporak-porandakan kisah dan kebenaran untuk manfaat diri sendiri. Itu yang disambung pada ayat 66, ha antum haula hajajtum fima lakum bihi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bihi min ilm, ya, iaitu begitulah kamu membantah tentang apa yang kamu ketahui, ya, berkaitan dengan siapa? Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu sebenar-benarnya tentang Nabi Ibrahim, ya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang mereka persoalkan itu adalah benda yang mereka sendiri tak ada pengalaman, kecuali maklumat itu ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itulah sumber kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Membawa kita kepada apa? Kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Qassa ataupun qasasa, yang maksudnya kisah satu, kisah maksudnya, tapi maksud lain bagi qassa ini maksudnya menjejak. Ya, itu sebabnya bagi orang Islam kita baca Al-Quran banyak kisah, peluang untuk kita menjejak balik kepada kebenaran yang hadir, bukan sekadar dengar untuk bersuka-sukaan. Ya, bukan sekadar nak dengar kisah suka-suka, bukan, tapi kita nak menjejak balik. Dan dalam kisah Nabi Isa alaihissalam ini kita nak menjejak kepada apa? Kebenaran. Ya, iaitu kebenaran bahawa sebenarnya kalau nak berhujah, hujahlah dengan kebenaran. Jangan kita berhujah untuk memenangkan diri kita. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sambung balik bagaimana Allah menemplak kepada orang-orang Kristian bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim adalah nabi yang membawa tauhid, bukannya membawa Nasrani, Yahudi ataupun kemusyrikan. Sama-sama kita ikuti selepas ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tak ada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita ke My Quran Time. InsyaAllah Ustaz, surat hari ini mencabar juga Ustaz. Mencabar. Dan mudah-mudahan beri pencerahan demi pencerahan Ustaz kepada kita. Tentunya sahabat-sahabat Al-Quran semuanya di rumah, dan juga ada juga kadang yang bertemu Ustaz,
kita ke mana-mana tadi yang berjumpa juga kadang-kadang terlepas juga untuk berulang kaji ataupun tengok. Jadi sebab itu kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita, terus berkongsi, dan juga mungkin ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada kita Ustaz. Untuk boleh diajukan kepada kita di platform rasmi kita, Facebook kita, iaitu Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga yang kedua My #Quran Time. Boleh juga ulang melihat rancangan kita ataupun My Quran Time kita ini, episod yang berapa nak tengok, just cari saja Ustaz, type saja. Kat mana? Dekat YouTube kita Ustaz. YouTube, My #Quran Time Official YouTube kita, dan juga boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan My Quran Time, muka surat berapa hari ini nak bincang, perkataan ke, hukum tajwid ke apa, sinopsis ke, resolusi. Boleh juga lihat ataupun ikut kita di Instagram kita My Quran Time Official. Seperti biasa sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, setiap muka surat yang kita pelajari, kita bukan hanya mentadabbur, kita faham, kita belajar isi kandung Al-Quran, kita juga cuba mempelajari asas-asas tajwid. Dan kita nak berkongsi pada hari ini masih lagi berada dalam makhraj khas, dan kita masih lagi berada di makhraj al-lisan, iaitulah makhraj lidah kita. Dan kita nak kongsi pada hari ini iaitulah makhraj pangkal lidah kita, makhraj khas al-lisan, pangkal lidah. Ada huruf yang terlibat iaitu huruf kaf. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton cuba perhatikan tu, anak panah tu, pangkal lidah, maksudnya dia ke dalam lah, bukan di hujung, dia ke dalam pangkal lidah, huruf kaf. Dan contoh ayat dia adalah terletak pada ayat yang ke-67, iaitu pada kalimah walakin kana. Jadi kalau kita tak hati-hati menyebut huruf kaf ini, dia boleh tergelincir menjadi huruf qaf. Qaf dalam lagi. Jadi kita baca, kalau kita tersilap kita akan baca walakin qan, itu qaf. Ini dia ni kan je. Dekat dalam ke? Ya, dalam lagi. Dia belakang kaf. Maknanya lidah kita tu qaf kat depan dia, kaf dekat depan dia, qaf di belakang, dekat dengan anak tekak. So kaf depan dia. Kawan, kan? Kakak, kan? Contoh kan? Take care, kan? Contoh. Makan nasi apa ni? Nasi Arab kambing. Contoh. Contoh Ustaz. Camping. Jadi kita sebut tu betul-betul. Kan ayat 67, makana walakin kana. Jadi kita buka tu, kalau tuan-tuan nak perasan, perhatikan saya sebut tu dia senyum Ustaz. Dia maksudnya kita buka tu ke tepi. Tapi ka tu macam kat tepi pula bunyi. Maksudnya kita senyum walakin kana. Kalau kita buka mulut kita ke bawah, dia bunyi kasar sikit. Macam mana? Walakin kana. Kana. Itu kalau sampai Terengganu jadi gitu. Sebab kita panggil kakak tak macam tu. Kakak kakak. Kan? Bila baca Quran tu jadi buat makana, dia banyak muka ke bawah. Jangan banyak muka mulut kita ke bawah. Dia jadi bunyi kasar. Yahudi Allahu akbar. Itu nak bagi, kalau makan tu kena banyak sekali Ustaz. Kan? Ya Ustaz. Jadi maksudnya itulah usaha kita Ustaz kan. Perkongsian kita dalam My Quran Time. Jadi saya rasalah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya sendiri pun kita rasa dapat menghayati bacaan tu, sebab kita baca satu muka saja, satu halaman saja setiap pertemuan kita, dan kita dapat menelusuri, kita dapat lihat satu demi kalimah, dan kadang-kadang Ustaz Fazrul minta lagi untuk kita pasakkan ayat tu. Jadi saya yakin dan percaya sudah 58 muka surat ni ada sedikit sebanyak telah kita pelajari Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ataupun berkongsi tentang tajwid sebentar tadi. Huruf kaf makhraj itu al-lisan, makhraj al-lisan, pangkal lidah. Maksudnya lidah kita ni sebagai satu nikmat Ustaz ya. Ada hujung lidah, tepi lidah. Masya-Allah. Tengah lidah. Di hujung nanti kita akan belajar Ustaz. Kita akan belajar banyak belajar ya. Jadi kalau di awal lidah ini di pangkal lidah pangkal lidah itu kaf, yang kita belajar sebentar tadi, moga-moga ia menjelaskan lagi kita ya cara mengeluarkan bunyi huruf tersebut. Baik, jadi kita nak meneruskan tuan-tuan sekalian menyambung kisah Nabi Isa, masih lagi berkaitan dengan agama Kristian, agama Nasrani ini, pada ayat yang ke-67 hingga
ayat yang ke-70. Jadi tuan-tuan kalau ada yang kata saya ni tak berminat sangatlah dengan agama Kristian ni kan. Saya jarang ada kawan Kristian. Tapi sebenarnya pangkal kepada perkara ini adalah keimanan. Ya, keimanan kepada nabi, keimanan pada Allah. Maksudnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja untuk membawakan Al-Quran dan Islam kepada orang-orang Kristian dan Yahudi di Madinah itu mencabar sebenarnya ya. Pasal kena bawa hujah yang tepat, tak boleh pula hujah tu main teka-teka saja kan. Jadi Allah bekalkan bantuan, dan bila kita baca ini, walaupun mungkin ada yang kata ini saya kalau surah Baqarah di hujung-hujung tu pasal hutang ke pasal riba ke apa ke, nampak macam mudah untuk kaitkan. Tapi kalau yang kisah ni apa? Kisah ini untuk kita kaitkan dengan keimanan kita, bahawa Nabi menjawab balik kepada agama-agama lain atas dasar kebenaran. Ini penting. Kerana apa? Kerana kebenaran inilah yang membawa kepada keesaan pada Allah SWT, dan akhirnya kita dapat manfaat sampai hari ini. Dan mungkin tuan-tuan yang ada kawan-kawan yang daripada agama Kristian ya, boleh minta mereka baca ya. Mereka pasti mereka akan baca satu persatu pada bahagian ini. Pasal apa? Ia ada kaitan kesamaan dengan agama mereka. Dia tengok ayat 62, kalau tadi bercakap tentang ta'alau ila kalimatin sawa'in kan, itu adalah cara kita berinteraksi dengan agama lain ya. Kalau tuan-tuan ada, dan mungkin ada yang di Jerman kan, ada di Switzerland, di Canada, ini peluang. Kalau ada Quran bahasa Inggeris, bagi pada mereka. Kalau tak nak bagi baca semua, bagi ayat-ayat yang berkaitan dengan agama Kristian Nasrani ini, sudah tentu mereka akan nampak saya berminat. Ada kesamaan bahawa ini adalah kebenaran yang penting untuk saya kembali semula. Jadi ini manfaat bila kita tahu lokasi mana di dalam Al-Quran bercerita tentang keimanan kepada Allah yang Esa, kenabian Nabi Isa alaihi salam. Jom kita sambung pada ayat 67 hingga ayat 70 insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sebelum saya baca Ustaz ayat 67 hingga 70 ni, tadi kita baca ayat yang ke-66 Ustaz. Ya, betul. Ada satu kalimah yang mencabar Ustaz Walaupun kita belum sampai lagi perkongsian tajwid kita dekat sini tentang hukum mat. Hukum mat lah. Jadi tapi saya nak kongsikan, iaitulah kalau boleh saya tunjukkan kat sini kalimah yang saya nak refer ni, saya nak rujuk ni, iaitulah pada ayat yang ke-66 pada kalimah tuhajjuna ni, iaitulah huruf mat. Kat sini ha ni ada tanda mat berjumpa dengan sabdu, maka dekat situ kita kena 6 harakat dan ada sabdu Ustaz. Tuhajjuna. Sama kalimah ni, perkataan ini sama pada surah Al-Fatihah. Ad-Dallin. Ad-Dallin kan, jumpa dengan sabdu. Huruf mat jumpa sabdu. Nama dia mat lazim kalimi muthaqqal. 6 harakat, no discount. No discount. 6 harakat, tak boleh pendekkan. Okey. Baik, jadi kita nak sambung bacaan kita ayat 67 hingga yang ke-70. Saya nak sambung dengan bacaan jiharkah insya-Allah. Jiharkah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 67 hingga 70 ini menyambung kepada bagaimana hujah yang dibawakan oleh ahli kitab. Sekali lagi ustaz ya, perkataannya ahli kitab, orang-orang yang ahli, yang pakar kepada kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka ini sudah mengubah-ubahnya. Ya, mengubah-ubahnya. Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ain, ya, iaitu Ibrahim, ataupun kalau kita ambil makana Ibrahim ayat 67, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, jadi Allah memberi penekanan kepada hujah yang dibawakan oleh ahli kitab bahawa sebenarnya dia ni adalah Yahudi, Nasrani, ada pula yang orang musyrik pun cakap Nabi Ibrahim ada kaitan dengan dia ustaz. Jadi kalau katakan orang Yahudi cakap pasal Nabi Ibrahim ini daripadanya ada anak dia, Yakub bawa pada Israel, ya, Yakub nama lainnya Israel, dan Ishak, ya, Ishak Israel, dan bawa kepada Bani Israel. Itu kata mereka bahawa Nabi Ibrahim tu sama agama dengan kita. Orang Kristian pun cakap begitu. Maksudnya Nabi Isa ni ada kaitan dengan Nabi Musa, ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Jadi kita percaya kepada Nabi Isa. Dia ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni sebenarnya percaya kepada Nabi Isa. Macam mana pula tu Nabi Isa selepas itu kan. Ya, jadi itu yang kedua. Ataupun orang musyrik, bila mereka ini berada di Mekah lah terutamanya, mereka bertawaf di Kaabah, mereka tahu sejarahnya itu dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi dia kata sebenarnya Nabi Ibrahim ni lebih kurang macam kita juga. Jadi masing-masing klaim menyatakan bahawa Nabi Ibrahim tu agamanya Yahudi, Nasrani ataupun musyrik. Tapi sebenarnya Allah menyatakan walakin kana hanifan muslima. Ya, bahkan beliau adalah hanif, seorang yang lurus tetap di atas tauhid, musliman, ya, menyerah diri kepada Allah SWT. Kata lainnya adalah seorang muslim lah ustaz. Ya, walaupun namanya pada waktu itu digelar sebagai hanif, tetapi sama apa yang ada dalam agama Islam ini. Jadi ini adalah bangkangan Allah kepada ahli kitab. Ya, pada ahli kitab. Cuma sama ada ahli kitab nak percaya tak percaya je lah. Pasal mereka ni sendiri pun dalam kitab mereka pun mereka berani ubah. Ya, mereka beriman pada Allah tapi dah dapat kitab je ubah. Dan ini pelajaran untuk siapa? Untuk kita. Pasal sebenarnya kalau dalam surah Al-Baqarah, yang buat hal ahli kitab dengan utul kitab, orang-orang biasa. Ya, yang nak bertanya banyak soalan pada Nabi Musa, yang minta buat berhala, berhala lembu daripada emas, semuanya pengikut-pengikutnya buat perangai, dan juga di kalangan ahli kitab yang orang-orang kuat dia. Di dalam surah Ali Imran ini banyak bercerita. Kalau kita perasan ustaz ya, muka surat ini je berapa kali dah Allah bercerita tentang ahli kitab. Ya, kemudian pada ayat muka surat besok pun kita akan tengok ahli kitab juga diingatkan. Mengapa? Pasal sebenarnya dalam menuju kebenaran, sebenarnya cabaran utama adalah para ustaz dan ustazah. Dia masyarakat ni dia belajar dia. Tapi kalau ustaz ustazah sebagaimana yang tuan-tuan belajar, mereka jujur menyampaikan ikut kepada Al-Quran, maka kesannya kepada masyarakat. Tapi kalau yang bahagian ulama-ulama, ya, ataupun ustaz-ustazahnya itu dia menukar-nukar untuk kepentingan diri, yang kita doakan agar ia tidak berlaku, kesannya ialah seperti agama Kristian. Maksudnya orang-orang bawah ni ikut je lah, okey, sana sini kan, sampai mereka ini mendewa-dewakan di kalangan ulama ataupun orang-orang rahib, padri pada waktu itu. Ya, jadi ini yang kita nak belajar dan elakkan. Allah mengingatkan lagi pada ayat 68, orang yang paling dekat pada Ibrahim siapa? Allah beritahu ya. Pasal mereka kata tadi, kami ni dekat dengan Nabi Ibrahim. Allah kata yang paling dekat ialah orang yang mengikutinya pada zaman itu, bukannya orang-orang Nasrani yang lahir selepas zaman Nabi Isa, yang pertama. Yang kedua, Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Ya, tiga kumpulan. Jadi Allah menjelaskan perkara ini pasal bangkangan kepada mereka, kata kami orang Kristian ni sama dengan Nabi Ibrahim. Ya, tapi sebenarnya yang sama dengan Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan juga orang beriman. Ustaz ya. Dan disambung
segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu. Yang ini kalau Ustaz boleh baca 69 ini, pasal ini adalah apa yang berlaku pada zaman dahulu tuan-tuan sekalian, dan ia akan terus menerus sampai zaman ini, bahawa orang Kristian Yahudi ini mereka tidak mungkin duduk diam. Mereka ingin menyesatkan. Pasal apa? Pasal mereka merasakan bahawa kami betul, kami benar. Tetapi bagi kita, kita tak paksa orang lain masuk Islam, kan? Kita hanya beritahu kebenaran, dan bila nampak kebenaran betul-betul, akhirnya qad tabayyana rusydu minal ghayy, terus dipimpin kepada jalan kebenaran itu. Jom kita baca ayat 69. Baik, masih Ustaz. Ayat 69 kita nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyedari. Maksudnya di sini ialah waddat, ini maksudnya adalah daripada ada kaitan dengan mawaddah, kecintaan yang amat sangat. Ta'ifatun min ahli kitab, sebahagian daripada ahli kitab itu kalau boleh nak sangat kepada kita semua orang Islam, yudillunakum, iaitu sesat, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri sendiri, wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun, tapi mereka tak sedar. Jadi apa kaitan dengan kita pada waktu ini ialah Ustaz, bila cakap tentang sesat, kita dah tahu dah perkataan dalam surah Fatihah ayat nombor 7. Walau yang Ustaz cakap tadi, walau dhalin, mad arid apa tadi? Mad lazim kalimi muthaqal. Mad lazim kalimu muthaqal. Muthaqal tu bukan mad rempit, muthaqal tu maksudnya apa Ustaz? Berat Ustaz. Berat. Pasal dia 6 harakat tu, tak betul, boleh diskaun. Itu yang beratnya kan? Jadi bila bercakap tentang yudillun ini, kita tahu bahawa ini ada kaitan dengan surah Fatihah ayat 7 kita. Kita tidak mahu jadi orang yang disesatkan, dan apakah yang kita boleh kaitkan dengan ayat ini? Maksudnya mereka tak akan duduk diam, mereka akan cuba memasukkan elemen-elemen ini dalam apa sahaja yang ada dalam dunia media, dalam buku, cerita, pendidikan, ekonomi, sebagainya. Mereka akan cuba masukkan elemen kesyirikan, ataupun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan gaya hidup. Itu gaya hidup. Pasal kalau bercakap tentang gaya hidup ini, contoh dalam agama Kristian ini Ustaz, dia mencampur adukkan yang halal dan yang tak halal, dari segi pakaian dia, sampai dia bawa band yang itu Ustaz masuk dalam gereja untuk menarik perhatian anak muda. Kita dalam agama Islam boleh ke Ustaz kita bawa band, kita bawa dalam masjid? Pasal masjid kurang anak muda. Kan? Jadi adakah itu dibenarkan? Kalau dalam ulama-ulama Kristian, mereka pasal Kristian ni banyak dia punya pecahan-pecahan dia. Jadi kalau yang Protestan dia tak nak, dia protes tentang kita mesti original, kan. Tapi kalau yang dah bernukar-nukar ni, mereka kata tak apalah, kan. Mereka tukar sana, tukar sini. Yang penting ialah kita dekat dengan Jesus Christ. Itu kefahaman mereka. Tetapi bagi kita, matlamat tidak menghalalkan cara, kan, tidak pula kita buat begitu. Dan bila mereka nak buat itu, sebenarnya Allah cakap sini wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Bila mereka nak menyesatkan ini, sebenarnya tidaklah mereka yang tidak mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Jadi apa kaitan dengan kita? Maksudnya kita pun jangan
lemah dalam ketauhidan kita pada Allah SWT. Kita pun kena sedar, pasal bila mereka tak sedar, kita pun tak sedar, akhirnya kita pun sapu sekali ya dari segi gaya hidup kita. Dan Allah ingatkan sekali lagi pada ayat 70 itu, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya, ya, wa antum tashhadun. Jadi nak ceritanya apa? Walaupun cakap pada ahli kitab, tapi sebenarnya ahli kitab ni, kalau kita cakap tentang golongan yang pandai kitab Ustaz ya, ini gejala yang boleh berlaku dalam masyarakat kita, ya, tahu kebenarannya tapi kufur kepada kebesaran-kebesaran Allah. Dan sebab mereka buat begini, salah satunya ialah dapat banyak fulus Ustaz. Al-fulus yang pergi mampus kan, yang itu kerana dia rasakan bahawa siapa yang tak suka Ustaz jadi popular, kan. Kalau setiap hari Ustaz, kan, kalau dapat hadiah, siapa yang tak suka, ya. Tetapi inilah peringatan daripada Allah kepada generasi ini, kepada generasi Al-Quran, kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, bahawa prinsip kita adalah prinsip kebenaran, al-haq. Ya, jadi bila bercakap tentang kebenaran, kita tak boleh campurkan pula kata tak apalah, kan. Yang penting saya nak akhirat tapi dunia nak juga. Kan. Bukan kita memisahkan, ya, bukan kita tolak tak boleh apa kereta bagus apa ke, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang salah. Mereka guna cara yang salah, dan itu yang kita akan belajar lagi pada hari esok, ya. Tapi hari ini kita nak ambil 3 resolusi bersama Ustaz, ya. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, pada ayat 63 kita belajar sesuatu, ya, resolusinya selalu jaga diri daripada berbuat kerosakan, dan salah satu kerosakan itu ialah apabila, ya, kita tahu kebenaran tetapi kita berpaling. Ya, itu sebagai satu kerosakan sebenarnya, ya, tahu tapi kita berpaling. Yang pertama. Yang kedua, jangan suka berhujah tanpa ilmu, yang kita belajar daripada ayat 65 sebentar tadi. Ahli kitab dia berhujah menyatakan Nabi Ibrahim ini adalah mengikut kepada agama beliau mereka, tapi sebenarnya mereka sendiri pun tak kenal Nabi Ibrahim siapa, dan mereka tidak menggunakan ilmu yang benar. Yang ketiga, hidayah Allah akan melindungi kita daripada kesesatan, jadi kita cari hidayah dan hidayah. Dan salah satu punca hidayah ini sudah tentunya yang kita doa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Dengan kita mendalami Al-Quran, Allah akan beri hidayah. Ya, kita tak tahu Nabi Ibrahim siapa Ustaz, ya, Nabi Isa siapa, kecuali kita dapat hidayah yang jelas dengan hujah yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama doa agar kita tidak menjejak kepada orang-orang Nasrani Yahudi, tapi kita ingin menjejak kebenaran daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz. Besok saya sempat meninjau seketika Ustaz. Ada lebih kurang dalam 3 kali diulang ya ahlul kitab. Betul. Wah, untuk besok Ustaz. Jadi sama-sama kita nantikan besok sambungan perkongsian kita Ustaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman, jauhkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melakukan kerosakan di atas muka bumi-Mu ini ya Allah, dengan tangan-tangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, elakkan diri kami daripada kami berhujah-hujah tanpa ilmu dan panduan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak putus-putus memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar dikurniakan petunjuk dan hidayah daripada-Mu buat kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, fasihkan kami menyebut kalimah-kalimah-Mu Al-Quran. Jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa rindu dan juga kuat untuk mengamalkan isi kandung-Mu ya Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengurniakan ya, mengabulkan doa kita sebentar tadi agar Allah memberi hidayah ya Ustaz ya. Tak mahu kita disesatkan oleh segala anasir-anasir di sekitar kita, orang-orang menipu kita bukan atas dasar ilmu, dan ilmu yang sudah tentu benar adalah daripada Al-Quran. Itulah antara kempen wakaf untuk ummah yang tuan-tuan boleh sertai untuk menyumbang ya, mendapatkan berkongsi wang ringgit agar kita lebih banyak lagi mushaf yang dapat kita sebarkan. Lebih daripada itu, program-program untuk menyedarkan nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak menjadi golongan dal, golongan yang disesatkan kerana tidak berhujah, tidak berasaskan kepada ilmu yang betul, hanya teka-teka ataupun menunggang terbalikkan kisah dan juga kebenaran dalam kehidupan kita seharian. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang istiqamah pada saat ini untuk terus mengikuti My Quran Time, mendalami surah Ali Imran. Ini adalah Zahrawain Ustaz ya. Dia penuh dengan hiasan-hiasan yang menarik. Mungkin ada yang kata mana perhiasannya? Perhiasannya nanti kita akan tengok dari masa ke semasa. Salah satunya ialah kita nampak bahawa bersyukur saya Islam. Ya, kalau tidak, orang yang berada dalam agama Kristian buat ibadah kadang dia punya zakat ni Ustaz, ada sebahagian kumpulan itu 20%. Masya-Allah. Kita kan 2.5%, dia 20%. Buat baik, mantap. Tetapi bukan kerana Allah. Jadi ini yang kita doakan, kita ikuti, kita ulang pada jam 5 petang, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada penaja kita Mufas yang membawakan rancangan ini untuk sama-sama kita beroleh hidayah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.